Segmen bijak belanja minggu ini, tabiat merokok memudaratkan kesihatan dan merugikan wang ringgit. Semoga pendedahan mengenainya akan mendorong kita untuk terus tidak terjebak ke dalam golongan orang yang suka membazir dan pada masa sama kita dapat meningkatkan tahap kesihatan kita. Umum mengetahui merokok merupakan satu tabiat yang boleh mengundang kepada risiko kesihatan. Sudahnya si penghisap rokok akan menjadi menderita setidak-tidaknya dengan melihat pada kos kesihatan yang semakin meningkat ketika ini. Berdasarkan infografik yang dikeluarkan oleh Hello Doktor, kos rawatan kanser paru-paru di hospital swasta antara yang termahal dianggarkan antara RM45,000 hingga RM56,000. Itu tidak termasuk anggaran kos rawatan selepas 10 tahun iaitu sebanyak RM154,000 hingga RM192,000. Jika di hospital kerajaan, kosnya mungkin lebih rendah kerana subsidi yang diberikan kerajaan. Namun wang ringgit tetap melayang angkara tabiat buruk itu. Jika kita merokok, risiko kita untuk mendapat masalah kesihatan sangat tinggi, terutama masalah paru-paru, masalah jantung dan juga risiko kanser bertambah tinggi. Jadi kalau kita beli insurans pun mereka tanya sama ada kita merokok ke tidak. Jadi premium akan jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan seorang yang tidak merokok. Dan juga bukan kepada perokok saja, orang di keliling perokok tu yang bau asap, yang mendapat asap rokok juga risiko juga bertambah tinggi. Jadi kalau kita merokok, selain daripada kos kesihatan kepada kita, juga kepada keluarga kita dan rakan-rakan sekerja kita. Secara am, kesan merokok terhadap kesihatan agak tinggi dan biasanya ia lebih ketara dalam jangka panjang. Antara risiko itu termasuklah boleh mengakibatkan gangguan pada tahap kesuburan lelaki dan mengancam kesihatan orang sekeliling, terutamanya kanak-kanak kerana mereka paling hampir dengan kita. Dan meskipun ramai perokok mula mencari alternatif lain kepada rokok, bezanya cuma dari segi kos. Pengambilan rokok elektronik atau vape tetap memberi kesan sampingan. Dalam vaping juga mempunyai bahan kimia yang boleh menyebabkan kemungkinan mendapat kanser tu ada. Pada tahun lepas di Amerika Syarikat, mungkin kita ada dengar ada banyak kematian dan juga masalah paru-paru dalam siapa yang vaping. Jadi itu menandakan vaping pun boleh menjadi bahaya. Dan juga vaping ni mengandungi nikotin sama seperti rokok. Jadi kandungan nikotin dalam e-cigarette atau bila kita vaping ni memang tinggi. Jadi tiada kajian yang besar atau menyeluruh yang menunjukkan yang vaping ni berkesan untuk berhenti merokok. Jelasnya perokok memerlukan 4 hingga 8 percubaan berhenti merokok sebelum berjaya. Ramadan ini mungkin salah satu tempoh paling sesuai untuk berhenti merokok. Di peringkat awal, berhenti merokok akan menyebabkan tindak balas yang kurang menyenangkan seperti keletihan, sakit kepala, cepat marah, batuk, susah tidur dan kurang fokus. Tindak balas itu susulan nikotin yang menjadi ubat ketagihan di dalam badan berkurangan. Apapun usahanya, pasti memberi satu nikmat kesihatan kepada bekas perokok. Percayalah, anda akan lebih berketerampilan selepas bebas dari rokok. Paling penting, melaluinya anda mampu menjimatkan wang perbelanjaan harian anda. Fikirkan. Segmen Bijak Belanja TV9. Segmen Pintu Rezeki minggu ini, hasil inovasi teknologi serta penggunaan media sosial, seorang pengusaha batu nisan di Kota Baru mampu menambah jualan sehingga 5 kali ganda. Satu lagi rahsia kejayaan Raja Faizuddin Raja Sulaiman ialah harga sepasang batu nisan bersama berlindan iaitu binaan di atas pusara yang ditawarkannya jauh lebih murah daripada harga pasaran. Lebih memeranjatkan kerana semuanya itu dilakukan Raja Faizuddin ketika Kelantan masih diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Raja Faizuddin, bekas wartawan sambilan rangkaian televisyen syarikat Media Prima Berhad di Kelantan, mengambil keputusan menjadi usahawan sepenuh masa susulan perniagaan batu nisan dimiliki ayahnya kian mendapat permintaan.
Katanya perniagaan itu diusahakan oleh keluarganya hampir 60 tahun dan sebelum ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu, mereka sudah memiliki 3 cawangan dan sebuah kilang. Di bawah sentuhan Raja Faizuddin, batu nisan dan belindan boleh ditempah menggunakan pelbagai aplikasi media sosial serta turut mendapat permintaan dari luar Kelantan. Ayah saya tu dia peniaga batu nisan tu. Dia peniaga batu nisan tu ayah saya tu. Jadi macam warisan lah. Nak sambung warisan ayah. Sebab kita ingat dulu ayah pun peniaga kita hasil daripada peniaga batu nisan. Dia boleh sara anak-anak. Jadi saya rasa nak kembangkan lagi industri batu nisan ni. Kaedah diamalkan Raja Faizuddin mendapat reaksi positif daripada pelanggan. Hanya dengan menggunakan aplikasi telefon, sesuatu tempahan sudah boleh dibuat dan bahan yang digunakan pula meliputi pelbagai jenis. Jangan saya dah biasa kat sini Cuma kadang-kadang WhatsApp je boleh. WhatsApp nama je yang kat sini atas gambar yang mana yang kami nak tu. Dia okey lah, tak datang pun tak apalah. Dari segi bayarannya, biasanya kita bayar dekat kubur, masa pasang kat kubur. Biasanya family saya ni kalau macam contoh arwah mak saya, arwah abang saya akan beli granite lah. Lepas tu yang atuk, nenek semua saya akan beli granite. Semua beli dekat sini lah sebab harga memang murah. Tuan kedai ni memang memang bagi harga yang special lah sebab kita selalu beli dekat sini. Menurut Raja Faizuddin, kebanyakan batu nisan yang dihasilkannya diperbuat daripada terrazzo, batu marmar, granit, batu sungai, batu gunung dan ada yang menggunakan batu cengal atau kayu jati. Tambahnya, melalui inovasi teknologi terkini, cacatan untuk nama, butiran kematian serta ukiran di keliling belindan akan kelihatan lebih menarik dan kemas. Zaman PKP ni, orang pun tak boleh nak bergerak jauh. Kadang-kadang yang meninggalnya di Kelantan ni. Lepas tu anak-anaknya duduk di sebelah luar. Jadi kadang-kadang tu orang tengok daripada media sosial. Kadang-kadang kita masuk dalam media sosial ni. Jadi orang tengok. Jadi dia lebih suka beli ni ikut apa nama ni? Media sosial. Jelasnya kebiasaan ketika kedatangan Ramadan atau Syawal, permintaan ke atas batu nisan meningkat lebih 30%. Ini kerana pada ketika itulah keluarga si mati akan menempah batuan dengan ukiran baru sama ada kepada ahli keluarga yang baru meninggal dunia atau untuk diganti pada pusara lama. Segmen Pintu Rezeki, TV9. Segmen Cari Pahala TV9. Kerana mahu meringankan beban golongan memerlukan, sepasang suami isteri sejak awal Mac lalu menyalurkan bantuan berupa barangan asas kepada warga yang terkesan di sekitar kawasan perumahan mereka di Ampang, Selangor. Langkah menyediakan bank makanan atau food bank ini dilakukan Zulhaizam Zulkifli dan isteri Syidatul Hanum Sabtu dengan menggunakan wang hasil titik peluh mereka sendiri. Lokasinya agak mudah dikesan di bahagian depan rumah mereka di Taman Dagang Ampang. Kawasannya agak terbuka sekaligus memudahkan orang yang memerlukan datang untuk mengambil barang keperluan yang dihajati mereka. Zul Haizam berkata, ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 termasuk yang kehilangan pekerjaan dan lebih malang ada yang hidup ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Melihatkan situasi itu menguatkan tekadnya untuk membantu insan yang memerlukan. Inisiatif ni memang kita nak membantu masyarakat yang susah lah. Sebab tu kita buat food bank ni. Macam mana orang yang macam mana kategori macam mana datang tu macam kehilangan kerja macam tu. Betul anak-anak muda kan pun yang kehilangan kerja kan macam pelajar ke apa kita galakkan datang ambil barang.
Bagi Syidatul Hanum, usaha yang dilakukan beliau dan suami juga mengajar erti kesusahan kepada 3 anak mereka, Zikri Al-Zayat 9 tahun, Zarif Al-Musta'im 8 tahun dan Khalif Qayyim Al-Zayan 6 tahun yang turut membantu aktiviti gerak kerja bantuan. Kadang kita tak tahu apa yang orang memerlukan kan, jadi kami letak kira makanan asas. Mungkin sebab kira macam beras, gula memang memerlukan kan. Jadi kami letak barang-barang yang keperluan asas dan diorang nak ambil je, kira tak ada sukatan lah. Setakat ni ada yang datang walk in, datang ambil juga. Lepas tu yang cara kedua, kita bawa makanan ni. Itu kita cari orang yang susah tepi jalan tu, nampak orang macam sapu sampah ke kan, yang golongan yang macam betul-betul memerlukan, kita bagi kat diorang lah. Selain boleh mengambil sendiri di rumah pasangan ini, Zulhizam berkata sumbangan turut dihantar beliau dari rumah ke rumah. Melangkah ke hadapan, pasangan ini juga berhasrat memberikan susu dan lampin pakai buang bayi. Segmen Cari Pahala, TV9. Segmen Bijak Tani TV9. Asalkan rajin mengutip kekabu juga boleh dijadikan sebagai pendapatan sampingan. Apatah lagi kekabu antara pokok yang pernah jadi wajib ada berhampiran rumah datuk nenek kita. Pada era tahun 1950-an dan 60-an, pokok kekabu sering ditanam di sempadan Tuan Empunya tanah. Walaupun cuma sebatang dua, ia sudah memadai untuk kegunaan keluarga terbabit. Kebiasaannya kekabu digunakan untuk membuat tilam dan bantal. Bagi Zainuddin Mahmud, 56 tahun, cuaca panas dan kering yang melanda di kebanyakan kawasan di negara ini ketika ini membuka pintu rezeki kepada pengutip kekabu seperti beliau. Ini kerana pada kebiasaannya, musim kekabu tiba pada awal tahun ketika negara sedang mengalami peralihan monsun yang menyebabkan kurangnya taburan hujan dan suhu meningkat. Musim kabu biasa sebulan lebih lah, sebulan setengah ke habis kan. Mulanya bila? Mula ni lebih kurang 3 minggu sudah ada. 3 minggu sudah. Baru lagi. Maknanya ujung bulan depan habis ni? Ujung bulan depan kalau angin cepat kuat lagi cepat habis. Dia jatuh. Zainuddin biasanya akan meluangkan masa hampir 1 jam setiap hari untuk mengutip kekabu yang gugur sebelum ia dibersihkan untuk dijual. Tumbuhan yang mempunyai rupa dan tekstur seperti kapas ini umpama rezeki yang turun dari pokok yang membolehkan Zainuddin menambah pendapatan daripada kerja sebenarnya sebagai penoreh getah. Saya kumpul banyak-banyak berubat. Kumpul banyak-banyak, ada masa baru cuci. Kalau saya tak mentah-mentah atau tak pergi kebun pisang, saya berkebun. Dan sehari tu dapat kutip berapa? Tak tentu. Kerana banyak ada sikit tak tentu. Dia kalau yang banyaknya gila sebelum hujan ada angin, banyak yang luruh. Banyak. Itu boleh dapat banyak bunyi. Menurutnya lagi, terdapat hampir 30 batang pokok kekabu yang ditanam di tepi Jalan Parit, Kuala dekat Kampung Senggang yang turut menjadi punca rezeki buat beberapa lagi penduduk kampung yang melakukan aktiviti sama. Katanya, setiap kilogram kekabu yang telah dibersihkan dijual kepada pemborong dari Kuala Kangsar dan Sungai Siput dengan harga RM25. Meskipun berada di tepi jalan utama dan tidak berpagar, kesemua pokok ini mempunyai pemilik dan dipercayai setiap pokok sudah berusia lebih 20 tahun. Gumpalan putih yang tergantung pada dahan-dahan pokok kekabu di tepi jalan ini turut memberikan suatu pemandangan yang unik kepada pengguna jalan raya yang melalui jalan ini. Dikatakan bantal kekabu dapat memberikan tidur yang lebih lena dan ianya juga tahan lama berbanding dengan bantal yang diperbuat daripada bahan sintetik. Malah atas sebab itu juga datuk nenek kita lebih gemar membuat bantal kekabu sendiri. Ketika itu sarung bantalnya pula hanya menggunakan kain lama atau perca kain yang tidak digunakan lagi. Ia menjadi tanda sebagai kemampuan mereka menjalani hidup berdikari. Dan pada masa sama, pokok yang sama akan terus mengeluarkan kekabu, mencukupi digunakan oleh keluarga terbabit sehingga beberapa generasi.